believe Encik Mio have done a very conclusive and inclusive wrap-up lah. Saya tak perlu ulang benda tu. Mungkin just highlight 2-3 benda lagi je. I hope by now semua nampak lah kot daripada modul 1 kepada modul 2 tu. Basically modul 1, modul 2 we talk about the robust strategy, talking about the leadership, talking about business mindset, dan telah digulungkan dengan cantiknya oleh Cik Mio tu. Once we know the robust strategy, i.e. basically the bigger picture, tengok yang besar dulu, then we start looking ourselves, robust self. Kita come up dengan state person, growth mindset dan sebagainya. Dan bila kita kenal diri masing-masing, after that kita move to the team, robust team, and start about the collaborative mindset. I hope semua orang dapat linkkan benda tu. Jadi nampaklah, mula-mula kita tengok strategi, robust strategi besar dulu, okay, leadership apa benda, business mindset apa benda. After that kita tengok diri kita, growth mindset, state person, after that kita relationship dengan team kita. So, alhamdulillah rasanya banyak dah dikongsikan benda tu, but I hope don't miss the connection dia lah, the bigger picture dia tu. Okay, telah dikulungkan dengan baik lah, insyaAllah rasanya oleh Encik Mio. On my part mungkin I boleh nyatakan macam ni lah, sekurang-kurangnya untuk 7 minggu ni kita telah diberi pendadahan ni. I hope benda tu dah jadi ilmu kepada kita lah. It is a knowledge kepada kita. Dah jadi, kita dah tahu benda ni. Dan insyaAllah sebenarnya nota-nota tu ada bersama kita. Kita always from time to time boleh refer benda ni. Dan Cik Mio tadi buka lesen besar pun, anything boleh consult dia balik pun. And then dia setia, dia pun sebab start sebut free of charge pun. So insyaAllah boleh lah, as a friend, as a facilitator, boleh bertanya balik kepada tu. So itu adalah ilmu yang kita telah perolehi. Yang lebih penting lagi adalah macam mana kita nak ubah ilmu itu menjadi skill kita lah. Pernah dengar kan KSA, knowledge, skill. Ilmu tu masih lagi tidak berguna jika tidak diamalkan. Macam tu. So sekarang ni adalah pengamalan dia. Dan alhamdulillah dalam last 7 week pun pengamalan tu telah berlaku. That's why during the project implementation, during the coaching dan sebagainya. Dan macam mana kita nak istiqomahkan amalan inilah, nak teruskan amalan ini supaya dia jadi skill. Bila skill berlaku, bila you repeatedly do benda tu, barulah dia jadi skill. Macam mana Messi terror gila, macam mana Ronaldo terror gila, macam mana whatever yang terror tu, memang dia duk practice lalu. Dan dia barulah dia jadi skill. Kita kena amalkan sentiasa secara istiqamah so that it become the skill. Dan benda ni boleh berlaku jika kita ada right attitude lah, the right mindset. That's why dia keluar perkataan KSA tu. Knowledge, skill and attitude. Attitude dia ada kaitan dengan mindset lah. So pastikan kita ada positive mindset, growth mindset dan sebagainya. So bila kita benda ni kita buat, barulah dia become kita punya habit. Cik Mia boleh sebut kan. Ultimately kita nak benda jadi habit. Benda ni memang kita buat sentiasa. Habit hanya akan berlaku bila kita laksanakan benda ni selalu lah. So benda ni tak habis kat sini lah. Surely it's not a habit yet. Surely kita dah laksanakan sedikit. So macam mana kita nak terus laksanakan dia supaya dia jadi habit. Dan macam mana kita nak kekal laksanakan dia tu supaya mindset kita kena betul dan attitude kena betul. Knowledge dah ada, converted it to school with the right mindset, with the right attitude supaya dia become habit. Supaya dia become sentiasa kita lakukan bila kita perlu lakukan. Dan once become habit, dia become kita punya karakter lah. That's become kita dah okay, kita jadi macam ni. Dan insyaAllah once it become our character, then that will be our destiny lah. Dan insyaAllah kita akan capai kejayaan dia. If you want to know what's going to happen you in the future, see what we do now. So if we do now, whatever kita belajar tu, insyaAllah future kita baik lah. Tu maksudnya. So insyaAllah I hope benda ni dapat kita pegang bahawa knowledge kita dah ada, macam mana kita nak jadikan dia skill, pastikan kita ada attitude dan mindset yang betul, dan insyaAllah dia bukan habit pada diri kita, dan ismakan karakter dan bukan destiny lah. Dan insyaAllah kita akan capai lah kejayaan yang kita ingini lah insyaAllah. So those are the thing yang critical lah. Ultimately actions lah. Memang ada perkataan pun kan, no action thought only, tak ada guna. People see the actions. Ada juga perkataan lain, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tak kira sangat pun apa kita tahu, tapi yang penting perbuatan kita yang itu. So the doing part, the implementation part tu yang penting lah. So I hope majority dalam perkongsian tadi ramai insyaAllah rasanya dah dapat benda ni dan macam mana kita nak teruskan lah. So for the year 2020 rasanya sekurang-kurangnya kita ambil lah benda yang kita belajar ni untuk kita teruskan. Bukannya untuk tahun 2022, untuk seterusnya. Because seperti yang telah dinyatakan oleh Cik Mio, ini adalah foundation, asas dia. So kalau asas ni kita dah ada, dan insyaAllah I hope jangan habis kat sini.
dan kita kembangkan lagi lah ilmu-ilmu kita supaya kita become better and better every day. Okay, that's as far as program ini yang saya boleh sampaikan lah. The next one mungkin saya boleh reveal terus lah. So many feedback juga kata kita nak kembangkan lagi kepada orang lain. So insyaAllah we'll be coming up with the program juga untuk non-exec kita. 50% of our staff adalah non-exec. So serupa tapi tak sama lah programnya. Kita akan buatkan juga kepada non-exec. So for those yang lead kepada setiap unit tu, be mindful lah. Untuk for the next 2 months, for example, Januari, Februari, non-exec kita akan melalui proses yang sama lah. Adanya webinar, adanya coaching. Sama tapi tak serupa lah. Because they are non-exec, kita akan fine tune accordingly. Encik Mio akan uruskan benda tu. Dan kita akan laksanakan juga kepada non-exec kita. So ultimately, insyaAllah unit bilik and charges ni, keseluruhan anggota kerja kita didedahkan tentang cerita inilah. Dan hoping that dengan pendedahan yang sama ini, kita akan menjadi satu unit yang lebih baik lah. Dan benda ni bukannya berguna bila kita berada bilik and charges saja. Wherever we are, later on in our career path, later on you dinaikkan jadi manager, leader, dipindahkan kepada unit-unit lain dan sebagainya. I hope you treat benda ni as a foundation untuk you punya growth in the future lah, insyaAllah. Okay, that's basically yang saya nak sampaikan. So I really thank Isas, specifically kepada Encik Mio dan Mak di atas sesi yang telah itu. So thank you very much lah Encik Mio. So kita pun guna konsep agility lah kan. Asalnya sepatutnya ada 6 modul saja. After that Encik Mio berpandangan the robust safe tu perlu adanya 2 modul because tu dia punya core dia, pentingnya step. So I'm glad lah kita buat decision macam tu because I rasa majority pun kata those are the one that really touch them. Because unless and until you know yourself, barulah you kenali diri you dan barulah you boleh kembangkan untuk manage others dan sebagainya. So thank you very much to Encik Mio dan juga Mr. Mak, dan thank you to all the leagues and all the participants lah, 31 of us yang bersama kita pada sesi ini, hoping that ianya memang memberi satu benda yang berharga dah dalam diri kita semua untuk karya kita dan juga untuk kehidupan kita seterusnya lah, insyaAllah. Okay, so thank you very much to Isas, all the best to all of us lah, insyaAllah. Okay, thank you.